Ya, tajuk kita pada hari ini adalah The Learning Pyramid dan tajuk ini memang tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah biasa. Sebelum tu, terima kasih kerana dapat bersama pada petang Jumaat ini. Ini minggu cuti untuk seminggu selepas hari ini. So, selamat bercuti dan melawat dan sebagainya. So, tuan-tuan dan puan-puan, The Learning Pyramid ini, yang pertama sekali, kita tahu bahawa setiap pendekatannya dalam PDP atau cara kaedah mengajar yang kita gunakan membawa retention atau keupayaan seseorang itu mengingati apa yang diajar tu dalam peratusan yang berbeza. Yang pertama sekali, kalau kita gunakan lecture style. Kalau lecture style yang banyak kita pernah melalui dekat universiti, tapi saya nak buat satu kenyataan caveat, maksudnya tidak ada satu pun di sini kita boleh katakan, oh ini dilarang kita gunakan secara keseluruhan, no. Setiap satu kaedah atau style ini mempunyai kekuatannya sendiri. Umpamanya, walaupun lecture kadang-kadang membawa peringatan atau retention hanya 5%, ia dianggap sebagai the passive, pendekatan pasif. Ia lebih kepada auditory, mendengar sahaja. Sama juga kalau kita baca, retention adalah 10% dan itu pun dianggap sebagai pasif. Dan seterusnya kita masuk ke visual, termasuk reading juga sebagai visual. Ya, masih lagi kalau audio visual saja dianggap pasif dan seterusnya. Biar saya mulakan dengan yang pertama, yang lecture. Can we go back to that slide? Kalau lecture, dia bukan cara yang paling terbaik untuk pembelajaran, untuk learning dan kalau kita nak mengingati sesuatu maklumat itu. Ia dianggap sebagai satu pendekatan yang pasif. Tetapi, bulat yang ketiga, kalau anda lihat, auditory learners tend to find lectures more stimulating. Orang yang dia boleh fokus bila seseorang itu memberi ceramah dan sebagainya, bagi mereka lecture style itu okay, right. Dan yang seterusnya, kadang-kadang dalam lecture style ni pun seseorang itu boleh participate, kalau dia buat persediaan yang sebelum lecture itu dan juga baca perkara itu, belajar dan ambil nota yang terbaik. Kalau reading, masih lagi kalau reading saja tidak dianggap sebagai very effective method. Tetapi kalau visual learner, dia baca buku tersebut dan bagi dia kaedah itu efektif. Kalau dia seorang visual learner. Kerana kaedah penyampaian mesti sesuai dengan pembelajaran, style pembelajaran. Dan yang ketiga, kita tidak boleh kata reading itu tak penting kerana 10% retention. Reading is necessary. Saya masih ingat bila buat masters dekat US, untuk setiap satu kursus yang kita ambil, paper yang kita ambil tu, disediakan 2 buah buku bacaan. Dan pensyarah sentiasa akan rujuk untuk minggu depan sila baca bab 6 dan 7. Dan kalau kita tak baca, bila dia masuk, bila dia nak bincang, mudah je dia tahu bahawa kita belum baca. Bila dia bincang satu konsep, kita tak pernah dengar pun konsep itu. Kerana konsep itu memang ada dalam bab tersebut. So dalam setting akademik, dalam setting sekolah, textbook ada peranannya tersendiri. Dan ada banyak cara strategi untuk macam mana kita nak baca textbook ini. Audio visual, walaupun 20%, tetapi ia boleh menarik perhatian si pelajar kita. Walaupun di peringkat asas dan juga di peringkat lanjutan dekat universiti. So audio-visual teaching tools, video, sound, pictures, graphs dan sebagainya. Macam hari ini saya gunakan piramid ini. Piramid ini kita boleh rujuk dan mungkin ada cara kita boleh ingat daripada lecture sampai ke teach others itu. Dan sekarang ini pula ada, itulah daripada program CDL ini, yang kita ada banyak
cara kita boleh gunakan visual instruction untuk keberkesanan pembelajaran. Dan bahan yang kita nak sampaikan itu boleh pelajar ingat dengan lebih baik. Dan kita boleh kaitkan dengan banyak kaedah yang lain, active forms of study yang lain. So boleh ada kombinasi, reading, lecture, audio visual. There can be a combination. Tidak semestinya audio visual, artinya satu pendekatan itu saja. Demonstrasi, of course. Kalau kita buat demonstrasi, pelajar lihat, mereka tahu dan akan ingat lebih baik. 30%, they will retain apa yang mereka belajar. Learning the tasks that they can observe. Banyak dalam sains kita gunakan demonstration. Ini adalah yang pertama, lebih mirip kepada active learning berbanding dengan passive learning. Dia cenderung kepada active learning. Dan kalau benda tu sangat susah, saya masih ingat supervisor saya dekat semasa PhD, dia pakar fisiologi dan beliau ajar doktor pakar tentang neurologi, macam mana minda kita berfungsi, otak kita berfungsi, dan dia ada caranya tersendiri walaupun bila nak mengajar tentang otak manusia ni bukan mudah. Tidak jadi pasif dan dia terang, Dan yang terakhir, ia merupakan satu cara yang efektif dan boleh tidak confusing. Tidak akan membuat pelajar kita tu rasa pudar tentang apa yang kita ajar. So, dengan audiovisual kaitkan dengan demonstrasi, boleh jadi lebih mantap. Next please. Discussion, banyak kita gunakan discussion. Saya boleh kaitkan pembelajaran saya sendiri dengan semua pendekatan-pendekatan ini. Kalau di universiti, saya ingat kita ada satu kumpulan group discussion. Setiap kali 2 minggu untuk baca tu, study period sebelum exam tu kita akan gunakan banyak group discussion. Ia merupakan satu cara kita bila rakan kongsi pengalaman atau material yang dia baca, bahan yang dia baca, kita boleh kadang-kadang memahami dengan lebih baik. Student interact di antara satu sama lain dan itu akan memperhebatkan interaksi antara pelajar dari aspek kognitif dan stimulate student thinking. Increase participation dan engagement. Engagement maksudnya kita rasa kita terlibat, So it's a classroom setting, kita boleh gunakan dalam classroom setting atau pelajar atau di universiti kita selalu ada study group. So di sekolah pun kita boleh adakan study group untuk discussion. Discussion juga lebih mirip kepada pendekatan aktif. Of course, practice by doing. Buku yang saya lihat banyak berkait dengan teaching style and learning style adalah oleh Maska Mostyn. Tajuk buku itu From Command to Self-Discovery. Daripada cikgu memberi arahan, command style, sampai ke murid sendiri tahu apa dan dia belajar dengan melakukan aktiviti. Learning by doing, practice by doing. Right? So, practice by doing ini, apa yang dipelajari, murid akan lebih rapat dengan apa yang mereka pelajari dan pembelajaran itu jadi meaningful learning. Right? So, more in-depth understanding, pelajar faham tentang bahan yang dipelajari dan mereka boleh ingat. So, practice by doing is a very strong method juga dan lebih mirip kepada style active learning. Dan yang terakhir, kalau kita dah kuasai apa yang kita pelajari dan kemudiannya kita gunakan untuk kongsi dengan rakan kita di mana-mana peringkat pun, tetapi kita mesti tepat dengan fakta yang kita sampaikan itu, pelajar boleh mengingati lebih kurang 90% apa yang diajar oleh rakan. So ini sering digunakan dalam peer tutoring atau peer-to-peer teaching. So di banyak sekolah kadang-kala cikgu suka buat rakan sebaya untuk mengajar kawan mereka dalam kelas. Pairing of students, even pairing of bila kita hadir kursus pun kadang-kala kita ada paired tutoring. Right? So the best place untuk gunakan ini ialah untuk juga melalui kaedah study group. So tuan-tuan dan puan-puan, daripada lecture sampai
ke peringkat yang tertinggi yang ada 90% retention is to teach others, mengajar rakan yang lain. Seperti saya kata, the effectiveness of any learning method is dependent on the unique learning style. Setiap pelajar, setiap individu kita ada cara pembelajaran kita sendiri. Saya sendiri, saya boleh anggap I am more visual. Bila saya belajar, saya kena buat diagram sendiri, saya boleh buat kerangka dan sebagainya. Some students retain and recall information through visual learning, yang lain mungkin dengan kaedah auditory, by listening, the lecture style, reading dan sebagainya. Tetapi kalau nak memaksimumkan the most effectiveness of your study, kenal pastilah apa learning style anda. And bagi cikgu yang mengajar, vary your method of teaching and learning. Vary the method. The learner pun kena membezakan, adakan perbezaan dari segi cara nak belajar, dan bagi guru pun gunakan kaedah-kaedah yang berbeza. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda kita, books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym untuk kuatkan otot kita. Kalau kita nak tambah ilmu, maka kita cari daripada pelbagai sumber. Daripada internet, daripada buku dan sebagainya. Daripada setiap sumber. Perbincangan dengan kawan, menghadiri macam hari ini, CDL, hands-on. So, ada beberapa buku yang saya paparkan muka depan mereka di sini. Itu saja daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan usaha anda, perhebatkan. Saya tahu anda semua sentiasa memberi sumbangan yang terbaik kepada sistem pendidikan kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.